Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif kadasallahu sirrah. Bermula qalbi itu situ. Apabila ada ia hidup dengan iman, maka bercita ia atas barang yang telah luput akan dia pada segala ta'ah, dan menyesal ia atas barang yang telah diperbuatnya daripada segala kesalahan. Itu tanda qalbi yang hidup, batin hati yang hidup. Ini sambungan daripada matan dulu. Min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal ta'ah wa tarkil nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Setengah daripada tanda matinya qalbi seseorang ialah ketiadaan duka cita apabila luput daripada taat. Amal soleh tertinggal, dia tak ada rasa rugi, tak ada rasa menyesal, dia selamba. Sebab apa? Hati sudah mati. Ibarat orang yang ditoreh tangannya tidak merasa apa-apa. Itu satu. Yang kedua ialah watarkin nadam, meninggalkan menyesal, mana tidak ada taubat yang sungguh. Alama fa'altahu, atau barang yang dia kau lakukan min wujudiz zallat, daripada segala kegelinciran, pelanggaran daripada maksiat mungkar, ya, maka tidak ada rasa penyesalan. Itu tanda hati sudah mati. Dan bila hati mati, itu bahaya paling besar sekali. Menyebabkan dia tidak akan dapat berjalan kepada Allah Ta'ala. Sakit pun dah payah nak berjalan, apatah mati kan. Ya, qalbi bila mati dia habis. Itu kita tengok qalbi kita macam mana keadaan dia. Ukur dia ialah dengan taat dan maksiat. Ya, apabila ada dia hidup dia dengan apa? Dengan iman. Ya, dengan iman. Sama iman tu ainul yakin, sama hakul yakin, kamalul yakin, ke peringkat-peringkat ni. Maka bercita ia atas barang yang telah luput. Bercita tu apa makna? Duka cita tu maksudnya. Rasa menyesal, rasa rugi di atas barang yang luput akan daripada segala taat. Kita dapat mengerjakan taat amal saleh. Malam misalnya tak dapat bangun, tidak dapat baca Quran, ya, tak dapat zikrullah, dan seterusnya lah amal-amal yang lain. Maka dia rasa sangat-sangat rugi dan menyesal ia, itu tanda hati dia hidup. Ya. Kemudian menyesal ia atas barang yang diperbuat daripada segala kesalahan. Bila terkena maksiat dia punya sesal, menangis, dia takut, itu tanda hati dia hidup. Tapi kalau kena maksiat tak ada apa saja, taat tak buat pun tak ada rasa apa, itu sudah buta mata hati tu. Mata hati sudah mati. Dan tidak ada benda bala yang paling besar ialah mautul qalbi. Mati hati itu balak paling besar dalam hidup seseorang. Sebab yang boleh mendampingkan diri dengan Allah, boleh mengenal Tuhan, boleh makrifat, semua qalbi. Ya, kalau dia hidup, bila dia mati dah habis. Ya, bila dia mati habis dan sebab mati hati itu satu bala bencana yang paling besar, lebih teruk daripada mati jasad. Sakit hati juga begitu juga, lebih teruk daripada sakit jasad. Ya, sakit maknanya qalbi tadi apabila tidak ada keperasanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam lalai, itu sakit. Dia tak boleh nak buat apa tadi. Allah, dan tidak mampu untuk mengerjakan taat, tidak mampu membuat kerja dengan Tuhan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiyatuk. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, ya, qiyam, banyak ibadat-ibadat yang hebat di waktu malam. Wa siyamin nahar, dan puasa siang pula sunat banyak, dia tak boleh buat jam. Fa'lam annaka maqbulun, sedarlah kamu sedang ditambat. Qad qabbalatka hatiyatuk, yang menambat kamu ialah maksiat dan mungkar. Maksiat dan mungkar menambat qalbi seseorang sehingga tak boleh jam, tak boleh buat. Jadi kena buang tambatan tu, kena cut, ya, putuskan dengan taubat dan istighfar yang sungguh. Taubat yang sungguh, insya-Allah putus dia akan boleh berjalan balik qalbi itu. Ya, dia akan sedar balik dan dia boleh berjalan balik. Kalau tidak, dia jam kat situ. Jadi ukuran dia dengan taat dan maksiat. Bila taat dia rasa lazat, hebat, sedap, itu dan dia hidup. Dan maksiat dia mudah aja tinggal.
langsung hati dia tidak terliur dengan kesedapan maksiat-maksiat yang dirasakan oleh ahli usah, ahli maksiat mana. Dan dikendaki itu ialah wujud suka, wujud kegembiraan pada yang dikerjakan dalamnya pada segala taat. Mana dia dapat mengerjakan taat tu sangat gembira dia, puas hati dia, walaupun terpaksa berkorban masa, kepenatan, wang ringgit, dunia, akhir sekali nyawa sanggup korban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seronok, itu menandakan hati dia hidup. Ya, kalau tidak menanda hati dia mati. Dan dijauhinya daripada segala maksiat dan kejahatan. Bagi dia meninggalkan maksiat ringan saja, ya, seronok dia meninggalkan maksiat itu, dia puas. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bermula orang yang mukmin itu melihat dia akan segala dosanya seperti bukit. Itu takut ia bahawa jatuh di atasnya. Dia macam bukit yang nak runtuh, dia punya takut macam itulah terhadap maksiat dan mungkar. Dan orang yang derhaka itu melihat dia segala dosa seperti lalat yang jatuh atas hidung dia. Dia tengok macam lalat atas hidung dia. Mukmin yara zunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu an yaqa alaihi. Mana orang mukmin dia melihat akan zunub segala dosa dia macam dia lihat bukit tadi, takut dia mana runtuh empap akan dia. Sebaliknya wal fajir, orang yang ahli maksiat yang jahat ni, yara zunubah, dia lihat dosa dia banyak. Okay? Dia misal kazunub kazubabi waqa ala anfi, macam lalat hidup kat hidung tepi-tepi gitu. Maknanya apa? Dia buat main-main. Itu tanda orang yang telah rosak dengan gini. Wala ayazubillah. Allah. Dan tersebut dalam hadis, barang siapa dibaikkannya kebajikannya dan jahatkannya kejahatannya, maka itu mukmin. Ya, barang siapa, kata Nabi SAW, man sarrathu hasanatu, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Allah. Akhrajal Imamul Ahmad bil Musnad an Umar bin Khattab bi sanadin sahihin, dengan sanad hadis yang sahih. Man, barang siapa, sarrathu, menggembirakan akan dia, hasanatuhu, oleh kebajikan dia. Jadi amal saleh yang dibuat tu ada rasa di hati dia puas, seronok. Wasa'athu, dan mencemaskan, rasa takut akan dia, sayi'atu, oleh dosa dan maksiat. Dua keadaan tu ada. Tentang taat seronok dia dapat. Kalau kena maksiat gerun, takut dia, tak boleh duduk punya takut dia, bertaubat dia. Kalau gitu keadaan dia, fahuwa mukmin, orang tu mukmin yang sebenar, kata Nabi SAW. Bermakna ukuran dia dua lah. Kita nak tengok ukuran iman kita ialah dengan taat dan maksiat. Kalau dia ada rasa seronok dengan taat, takut dengan maksiat, itu tanda iman dia sempurna. Kalau dia tak ada rasa, iman dia masalah. Kalau terbalik terus lagi teruk, dia seronok pula dengan maksiat. Dengan taat pula dia tak boleh duduk, ya. Tak boleh duduk, dia majlis ilmu, panas dia, nak semayang pun tak boleh. Tu lagi teruk, tu dah bersetan kepala. Ya. Jadi ukuran kita ni lah dia. Maknanya kekuatan iman yang sentiasa kena dipantau. Sebab dia ada perkara yang sangat besar, ya, ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk keselamatan kita di dunia dan kebahagiaan besar kita di akhirat. Itulah al-iman. Bila dia cantik, masya-Allah, dia mendapat keridaan Allah, dapat kasih sayang Allah, dan akan diberikan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Habis. Maka jikalau tiada ada hamba itu dengan bersifat itu, dia tidak ada rasa yang disebut dalam hadis, seronok dengan taat dan rasa cemas dengan maksiat, dan ketiadaan bercita atas yang luput akan dia tak ada rasa rugi atas amal saleh yang banyak ditinggalkannya, ya, dan ketiadaan menyesal pula akan datangnya akan dia daripada maksiat dan mungkar, maka itu mati hatinya habis. Bila hati dah mati, habis tadi, ya, tak ada harga lagi dia hidup, tak ada makna seorang tu hidup kalau hati ni sudah mati habis. Dia akan dikudakan
oleh musuh dia. Nafsu syaitan akan tunggang dia. Ya, berjalan dia berjalan nafsu, gerak dia gerak nafsu, makan minum nafsu, tidur baring tidur nafsu. Akhirnya dia bertuhankan nafsu. Apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Firman Allah Ta'ala. Allah sebut apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil nafsu sebagai tuhan mereka. Habis. Itu dah habis dan na'udzubillah. Orang panggil gurung tikau tunggu diumban dalam neraka Jahannam wal a'yazubillah. Atau kau sentiasa kita pantau perkembangan qalbi kita. Ya, kita tengok sentiasa muraqabah, perhatian. Ya, tentang dua keadaan, tentang taat dan maksiat. Bagaimana keadaan dia? Ya, kalau dia rasa seronok dengan taat, alhamdulillah. Dan dia rasa takut dengan maksiat, alhamdulillah. Itu maknanya cantik. Ya. Kerana amal yang baik itu alamat, tanda yang diredai, dikeredai, diredai Allah Ta'ala. Dan amal yang jahat itu alamat dikebencinya atasnya. Ini bahasa lama, dikebenci. Mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Maka dalam hidup hati itu kuatlah harapnya atas bersungguh-sungguh dalam segala taat. Bila hati dia hidup, maka kita akan tengok usaha dia, ya, dan dia punya harap kuat mengerjakan amal saleh. Dan kuatlah takutnya atas bersungguh-sungguh dalam menjauhkan segala maksiat daripadanya. Takut sungguh dia mengerjakan mungkar dan maksiat. Itu tanda hati dia hidup. Sebab itu sentiasa mohon kepada Allah supaya hati kita sentiasa maknanya sihat, kuat, iman dia kukuh. Dan adalah obat mati kalbi itu. Obat untuk mengobat kalbi yang rosak dengan muwazabah akan zikir, dengan mengekali, jangan putus akan zikir dengan kuat pada makna dan kuat pada hissi. Pada makna dia semangat kuat, dan pada zikir lisan pun dia kuat. Dan alaika bizikri bijahri bizikri fa inna zikra bisilla yufidu ruqyah. Lazim kamu dengan zikir suara yang kuat. Sebab zikir dengan perlahan bagi peringkat orang awam tidak memberi kesan kenaikan kalbi. Ya. Bagi orang yang khawas lain, dia duduk di muraqabah. Bagi kita yang lalai ini, kalau tak lanjut dengan zikir kuat kan dia lalai. Zikir-zikir dia tidur pada ya. Dan dengan menghadirkan barang yang telah dijanjikan dengan dia kepada orang yang ahli maksiat. Dan banyak maknanya dia muazabahkan zikrullah, memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, dan sentiasa dia memandang dan mengingati akan janji-janji azab yang sangat dahsyat kepada ahli maksiat, supaya hati dia gerun, ya, dan maknanya dia mendapat cas dalaman, dia makin kuat iman dia. Dan yang demikian itu dengan berbanyak-banyak mendengar pengajaran. Dia kena sentiasa ada dalam kuliah ilmu, dan dia kena banyak pengajian, banyak suka ikut kuliah. Sebab dalam kuliah disebutkan ayat Quran, hadis Nabi yang menerangkan berbagai-bagai pembinaan bagi membantu cas supaya rohani dia kuat, kalbi dia hidup lagi terang. Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi cukup banyak jaminan janjian hebat tentang bab ilmu. Man arada an yanzura ila untaqaillahi minan nari falyanzur ila muta'allim wal mustami' al hadis. Barang siapa yang kasih nak melihat kepada orang yang bakal dilepaskan daripada azab neraka Jahannam itu, fal yanzur ilal muta'allimin wal mustamin. Sila tengok pada orang yang menuntut ilmu dan mendengar ilmu. Sebab ilmu itu nur. Dengan ada sinaran nur, hati dia akan terang, dan bila terang senang dia menjalani perintah Tuhannya. Berbanding kalau hati dia tidak disinari dengan nur ilmu, dia gelap. Bila gelap, macam mana dia nak berjalan? Ya, kita jalan malam, start engine masuk gear, jangan buka api macam kejap kepada entum jawab ni. Habis dia sodoknya tiang, terjun parit macam-macam. Kerana berjalan dalam terang, maka ilmu itu ialah nur terang. Dia akan menyuluh jalan yang benar, dan kita akan mengenali jalan yang sebalik. So pentingnya akan nur ilmu itu. Dan ketahui ilmu bahawasanya segala arwah mukmin, segala roh orang mukmin yang khawas itu di dalam syurga.
Dan apabila telah dibukakan bagi mereka daripada segala hal mereka itu, dan maqam mereka itu dalam negeri dunia, maka jadilah mereka itu dalam menyesal. Itu orang mukmin ni. Orang mukmin dalam syurga lah tu. Ya. Tiba-tiba bila dibuka balik tayangan filem di atas dunia, banyak dia menyesal. Tapi menyesal dia tu bukan menyesal kena azab. Menyesal ketika ada ziyadah, tambahan. Dia kata kalau masa kosongnya aku letak dengan amal salih, lagi hebat dia dapat, ada maksudnya. Ya, kalau terkena pula maksiat dia menyesal, tapi sesal di sana je lah. Sebab tu sesal di sini yang membawa kepada keuntungan. Maka jadilah mereka tadi dalam menyesal atas dosanya, dan bercita yang luput mereka itu daripada segala taat, padahal malu ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam syurga tadi. Tiada takut ia daripada luput, kerana bahawasanya bercitaan dia tadi atas luput taat. Dan itu tiada terpuji ia melainkan orang yang dalam maqamul iman, ya. Maka sentiasa dia menyesali akan kelalaian dia, apatah lagi dalam maksiat. Dan yang hijab, dan orang yang berjabat, mana bersandar atas taat, mana dia kena selesaikan banyak perkara ini. Pertama, kita selesaikan hijab, kemudian penyandaran. Hendaklah bulat dengan Allah Ta'ala, jangan dia menyandar kepada selain Tuhan, walaupun dengan amal di sini. Di antara peringkat-peringkat ahli makrifat berbeza. Ada pun segala orang yang arif lah, orang yang benar-benar mengenali Tuhannya, maka jangan sekali-kali berjabat ia atas amal. Sebab kerana bahawasanya amal itu makhluk dalam tiliknya. Amal semua makhluk, dan kita tak cari makhluk, nak cari Tuhan makhluk. Tuhan ini. Jangan berpegang pada amal. Amal itu kita buat sebab dia arahan. Ya, maka seronok kita bukan dengan amal, tapi seronok kita dengan Tuhan dia. Itu lagi besar. Dengan Tuhan sendiri, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu segala orang yang arif, mana orang yang mengenali Tuhan. Sebab tu bila dia kenal Tuhan, dia takkan berpaling kalbi daripada makhluk. Kalau dia berpaling kalbi daripada makhluk, dia belum kenal. Itu saja sepir. Ya. Anta ma'al aqwan ma'alam tusyahid al-muqawwin. Anta ma'al aqwan, mana kalbi kamu serta makhluk, mana belum lepas lagi. Bila tu ma'alam tusyahid al-muqawwin, selama kamu tidak dibukakan musyahadah kalbi kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau dibukakan kalbi, dia menghadap kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat, yang maha dia tak paling pada makhluk. Ya, sebab kedahsyatan pembukaan tajalli ke Tuhan tu maha dahsyat nurnya, menyebabkan dia takkan perasan lagi kepada makhluk. Kalau perasan, maknanya kan belum dibuka lagi ni, sama-sama hari itu. Maka berjalan dalam sama-sama, tentulah keadaan dia tidak selamat, baik. Berjalan kita bawa kenderaan, lampu malah betul padamlah tu, bahaya. Dia kena terang jelas. Begitulah dalam menjalani kehidupan kita ni, mesti ada mentol dalam kita terang, nur makrifat dia memancar, baru dia senang berjalan. Berjalan dia betul, dan jalan dia tidak akan terbabas, ya. Dan sesungguhnya telah dibukakan bagimu akan babut taraqi, bab terangkatnya kedudukan seorang tadi dalam tempat berbahagia, dan telah ditunjuki engkau atas baik sangka dan berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dia masuk pada matan belakang ni, matan bawah, la ya'zumiz zam indaka azamatan tasudduka an husniz zanni billahi. Jangan kiranya berbesarkan dosamu itu. Jangan kamu rasa besar dosa dengan besar yang menegahkan akan dikau daripada berbaik sangka pada Tuhan. Ya. Dosa sebelum kita buat kena rasa besar, takut, sebab dia merupakan perkara yang amat bermasalah seorang hamba dengan Tuhan. Sebab dosa dia melanggar perintah Tuhan, dengan sebab dosa kita dapat murka Tuhan, hati jadi gelap, tak sempat tobat, masuk neraka yang menunggu. Masya Allah, besar. Tapi kalau takdir dah terbabas, bagi kita bukan Nabi Rasul, kadang terkena juga, wali boleh terkena. Tapi jangan kita rasakan besar dosa sampai peringkat mana hilang sangka baik kita harap keampunan. Jangan.
Ya. Itu syaitan dia jahat, dia tipu. Mula dia tipu, dia buat maksiat. Dah buat maksiat, dia kata engkau punya maksiat tak ada diampun gitu. Itu dia main. Akhirnya kau terus sajalah, dia kata, habis. Terus sajalah, dia kata. Macam kau ni jahat apa nak terima macam-macam dia hantu kita, tu syaitan. Ya, dosa besar macam mana pun Tuhan boleh ampun selain daripada syirik. Dan kalau kita tengok sejarah wali-wali, banyak perompak penyamun jadi wali. Ya, mana tu kerja Allah Ta'ala, dia boleh tarik dan dia boleh jatuhkan. Ya, Ar-Rafi' nama dia, Al-Muzil pun nama dia juga. Ar-Rafi' dia boleh angkat siapa dia nak angkat. Ya, orang paling jahat dia boleh angkat martabat sampai peringkat jadi wali. Itu hak dia. Jadi dosa yang kita lakukan jangan sampai membawa putus asa, tu maksud dia. Ya, sentiasa harap keampunan daripada Allah SWT. Kalau tidak, masakan Nabi letakkan tawaran besar, at-taib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang bertaubat sungguh berdosa seolah dia tak ada dosa, bersih. Itu semua tawaran-tawaran besar. Ya. Tapi pula kalau kita pula sebelum buat kena letak inna minaz-zunub, zunub dosa apa, mimma yusawwidul qalb. Dosa ni sifat dia menghitamkan hati. Tu. Tapi kalau dah terkena, tarik, dia kena pandai main gear. Entah dia kena buat kereta juga. Tukar gear, naik bukit kena pakai gear lain, turun bukit kena pakai gear lain. Ya, jadi maknanya dalam mendaki tadi kita kena banyak pakai gear harap, supaya harap Tuhan ampun, harap Tuhan buka hijab dan sebagainya. Tapi kalau ada tersilap pula kena pakai gear rajak, sentiasa maknanya rajak harapkan keampunan dia. Tapi kalau ternampak sebelum melakukan maksiat, desakan jolokan nafsu nak berlaku, kita pakai gear khauf, gerun, takut, jangan berani buat sebab dosa yang kau terkenakan, takut tak sempat taubat dan sebagainya. Itu kena pandai main gear. Maka sini dia kata sini, jangan engkau besarkan dosa. Dosa dia kena pandang besar, tapi besar yang tasudduka an husni zanni billah, sampai bawa kamu stop, tak ada sangka baik keampunan Tuhan. Tu jangan dosa macam tu. Ya. Besarkan dosa, tujuan kita apa? Supaya jangan terkena. Tapi kalau ada terkena, kita kena pakai rajak harap keampunan daripada dia dan penyesalan yang sungguh, demi menjaga qalbi. Dan semua ni jaga qalbi. Ya, sekitab kita bahas semua nak jaga qalbi, sebab qalbi dia boleh makrifat akan Allah. Dia cantik, dia cantik dengan Tuhan. Kalau dia rosak kan. Ya, semua benda ni efek dia dalam sekali ialah al-qalb, hati kita. Allah karim. Maka adalah demikian itu menunjukkan atas ketiadaan makrifatmu pada Tuhan. Ya, kalau sekiranya dia buat dosa yang terkena tu sampai peringkat dia tak ada harap keampunan, itu maknanya dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, Tuhan boleh mengampun dosa. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Tuhan boleh ampun dosa sekalian dosa, banyak mana pun. Ya, kecuali dosa yang satu daripada syirik, atau ada cara lain pula. Dia kena tambah, dia syarat besar, kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. Kalau sebab dah batal iman. Selagi iman dia tidak batal, mana kalau dosa yang telah dilakukan, hendaklah dia sentiasa memohon keampunan dan harap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada demikian itu menunjukkan atas ketiadaan makrifatmu pada Tuhanmu. Kerana bahawasanya orang yang arif itu apabila jatuh daripada dosa, bermakna arif siapa dia? Wali. Dia kena dosa tak? Kena. Jangan kita cari orang tak ada dosa. Ya, dia cari orang tak ada dosa tu salah. Mana tak ada dosa? Yang tak ada dosa Nabi dan Rasul sahaja. Ya. Jadi orang arif bila dia terkena kesilapan, ya, kedosaan dia, maka zikir ia akan Allah Ta'ala. Itu yang pertama, dia banyak maknanya bertaubat kepada Tuhan, ya, banyak mengingati Allah Ta'ala balik. Apabila telah zikir ia akan Allah, maka dipandangnya anugerah dan diperbaiki sangka dia. Pandang pula anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan sangka baik dapat keampunan dan pimpinan Allah, maka jadi kecil dosanya pada pihak karim Tuhan. Maknanya orang yang merendah diri dengan dosa, rasa hina diri, menyesal, maka bagi Tuhan benda itu kecil, dia boleh ampun. Itu maksudnya. Ya. Tapi jangan kita pandang dosa itu kecil, nanti besar kat Tuhan pula. Alah, kecil, biasalah dosanya, dia mempain dan dibesar. Sengaja daripada dosa kecil dan dibesar ialah at-tahkir, dia memandang kecil. Ya. Dan dosa besar pula jadi mudah diampun bila dia membesarkan. Dia besar rasa takut, berharap dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan ampun. Itu cara dia gitu.
Maka adalah demikian itu sebab berbahagianya seorang bila dia kena tadi cepat dia kembali. Sebab tu dalam dosa yang berlaku dia ada dua. Syariat menuntut kita pantas bertaubat, harap kepada Tuhan. Hakikat pandang Tuhan mentajadikan nama dia. Isim minal asma apa? Al-Qahru. Sifat Al-Qahar. Ya, kekerasan Allah Ta'ala dia kata kena, mesti kenanya. Dia wali pun dia kena. Dia orang arif pun dia kena. Ahli ibadat pun orang kata kena, mesti kena. Maka hakikat sebenarnya apa? Tuhan zahirkan nama dia Asma. Ismun minal asma. Satu nama daripada nama Tuhan ialah Al-Qahar. Bila dia kata kena, kekerasan dia kena, tak ada siapa boleh elak. Maka wajib syariat pula menyusun supaya pantas kita bertaubat. Kena je, jangan nanti taubat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab satu dosa dipanggil nuqtatun sauda. Satu dosa tu satu nokta hitam dalam kalbi. Bila dua di hitam, lama kita tak basuh jadi ran, dia dikarat. Dia beli periuk baru. Ya, dia menanak periuk baru kan. Kali pertama tak payah basuh lah. Periuk baru lagi, lama-lama berkarat, bergarang. Bila dah kan dia bocor. Itu sebab maknanya dia kena sentiasa sental dia, ya, dengan basuhan yang sepatut supaya dia jadi sentiasa bersih. Fa inna man arafa rabbahu istasghara bi jambil karamihi zambu. Fa inna man, maka bahawasanya barang siapa, mereka yang mengenal Tuhan dia, ya, istasghara bi jambil karami. Nah, saya kecil pada pihak sifat karim, ya, pandang pada sifat karim Tuhan, pengampun, penyayang tu, jadi kecil dosanya pada iktibar bahawa Tuhannya bersifat dengan al-jawadul karim, ya, yang maha pengasih, maha pemberi, maha kasih sayang, maha ghaffar, maha pengampun, rahim, maha keras, maha kasih sayang. Mana sudut itu dia pandang, bila pandang sudut Tuhan ampun, jadi macam kecil, bukan dia memperkecilkan dosa tak. Jadi bila dia adu dosa dia dengan keampunan Tuhan yang maha luas, jadi kecil. Maknanya dosa itu akan diampun oleh Allah Ta'ala. Jangan dia memperkecilkan dosa, itu tajuk lain. Sikit je, jangan. Itu dia mempermain, itu jadi besar ni, jadi murka Tuhan. Jadi bila dia mengadu betul-betul, rasa menyesal, hinakan diri, mudah bagi Allah memberikan keampunan pada dia. Allah. Atau mana fa inna man arafa rabbah istasghara fi jambi karimi zambahu. Maka barang siapa mengenal Tuhannya, apa nama Tuhan? Ghaffar. Kalau ghafir pengampun, kalau ghaffar lampau memberi keampunan, tu maknanya, ya. Banyak dosa kita tengok kan, sejarah-sejarah dulu ada orang sampai pada peringkat bunuh 100 orang dulu kan. Cerita yang masyhur kan. Dan sekali 99 orang tanya orang ahli ibadat, boleh tak banyak engkau bunuh orang, mana lagi tak ada can ni, dia pun ambil sap cukup 100. Akhirnya dia bertobat, dia cari tempat orang arif, orang alim. Orang alim kata boleh, banyak mana dosa engkau bertobat, sungguh Tuhan ampun. Maka dia berjalan tunjuk satu daerah kawasan yang suasana bi'ah, suasana ahli ibadat, tapi sekejap jalan belum sampai dia mati. Bertembung dua malaikat rahmat, malaikat azab, bergebut nak ambil. Malaikat azab kata, mana dia belum beramal semayang pun lagi nak masuk surganya dah. Yang dia kata dia tobat habis tuan. Bila ukur dekat ke arah negeri yang tempat yang dituju tadi sekadar satu hasta, maka dia ditarik mendapat rahmat Tuhan ke syurga. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Rahmat Tuhan maha luas. Mana jangan putus asa apabila kita dah terkena dosa. Tapi jangan sebelum dosa letak benda ni, dia mengingat lah, tak apa, Tuhan maha pengasih, tak apa, tu jadi benda lain lah. Jadi dia tertipu dengan mainan itu. Dan barang siapa mengenal Tuhan yang saya besar, ya, besar kerana hak sifat jalalnya, dosanya dengan iktibar barang yang Tuhannya bersifat dengan muntakim al-qahar. Pandang dari sudut Tuhan al-muntakim, yang cepat segera memberikan pembalasan, qahar maha keras, al-qawi maha berkuasa, al-azim maha agung. Pandang sudut itu, agron kita kena ada. Kemudian bila dah terkena tadi, pandang sudut lain pula, dia Ghaffar, Jawad, Karim, itu semua masuk dalam sifat apa dia panggil, ya. Yang ni bawa sifat Jalal, yang tadi sifat Jamal, ya.
Yang atas tadi termasuk kategori Jawad, Karim, itu kamal. Ya, Jamal wal Kamal. Ya, sifat Jamal dan sifat Qahar, ya, kekerasan. Bagi bersamaan Raja dan Khauf. Raja mana harap, Khauf mana gerun. Sama tu, boleh jalan cantik. Dia macam rel kereta api, jangan sengit sebelah terbalik ya. Jadi sebelum kita tersilap, bisikan-bisikan daripada nafsu dan syaitan yang nak menghela seorang melakukan benda yang dimurkai Allah Ta'ala, kita letak sifat khauf. Sifat ingatan, dia boleh rasa takut. Azab dia, murka dia, laknat dia, biar rasa takut. Tapi bila kita benar-benar dah terlajak, terkena juga, pusing giar. Ya, pasang sifat harap, Tuhan pengampun, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, apa supaya hati kita kembali balik memohon keampunan dari dia, dan sehingga dia bertobat. At-ta'ib minaz zam kama la zambalah. Orang yang bertobat sungguh dosa, seorang tak ada dosa. Itu dia antara apa? Ada dua benda yang kita kena imbang sama. Dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwal, semua keadaan kita letak begitu. Dan senyesah bagimu demikian tu apabila ada engkau tu nazar bagi segala sifatnya, tiada bagi segala fi'ilmu. Kita nazar pada apa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ya, dalam kategori Jamal dan Jalal. Jamal kasih sayang, pengampun dia, pemberi rahmat, pengurnia. Adapun Jalal kekerasan dia. Ya, cepat dia memberi azab, maha keras dia. Dua-dua tu kena pandang. Ya. Jangan pandang pada fi'li kita. Kalau pandang pada fi'li perbuatan kita kan dia hanyut. Dia kata aku dah banyak dosa, boleh ke Tuhan nak ampun? Dia pandai ukur sendiri. Dosa aku ni dah banyak, boleh ke Tuhan nak ampun? Habis syaitan berbisik, tak ada muka engkau ni Tuhan ampun. Habis dia balik. Ya, habis hanyut tu dia. Ya. Dan kalau pandang pada fi'li dia pula dari sudut amal dia banyak pula, oh aku dah hebat, datang riak pula habis. Jadi semua balik pandang dia. Kita amal salih pandang tu kurnia dia, maka akan menambahkan syukur kita kepada dia. Ya, bukan menambahkan pandang hebat. Kalau pandang hebat babah dia. Pandang kurnia dia banyak, lagi banyak syukur. Bila syukur lagi Tuhan tambah, lagi Tuhan angkat martabat dia. Itu kan ada cara kita memandang. Jangan pandang kepada fi'li, perbuatan kita jangan. Sama ada buruk atau baik tadi kita pandang terus kepada dia. Ya. Mana kalau pandang pada dia amal saleh, jadi kita semakin bersyukur. Kalau pandang pada benda yang buruk pula kena pada dia maksiat, kita pandang hakikat dari dia, dia tajalikan qahar dia, maka kita akan rasa kebesaran dia dan terus kita bertaubat minta ampun. Itu maksudnya. Pada kira ujung kan, semua amalan dia di ujung. Ada zahir nampak maksiat tapi di ujung dia jadi baik. Itu pandangan Sufi jauh. Maksiatun awrasat zullan wan kisara khairun minat ta'a awrasat istikbara. Ya, orang yang melakukan maksiat, kemudian maksiat dia ni ujung membawa dia rasa sesal, bertaubat, bertaat. Oh, ini lebih baik daripada orang melakukan taat tapi membawa rasa takabur dan besari. Dia buat taat, lepas tu rasa dia hebat, rasa dia handal, siapa boleh lawan dia, dia lah paling hebat. Habis boom, jatuh balik. Tuhan tak berkenan orang yang membesarkan akan diri dia. Jadi maknanya kita sentiasa bersifat dengan sifat tawaduk dan merendah diri, memandang semua tu kurnia dia. Bila kurnia dia tak ada apa gitu kan, semua hadiah daripada dia, membawa kita lebih rapat dengan melakukan kesyukuran. Dan bila syukur lagi ditambah, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur maka Tuhan tambah lagi nikmat dia, makrifat dia, pendekatan dia, takarrub dia dan sebagainya. Allah. Dia kata kalau dia kenal Tuhan, insya-Allah ya, bagi mudah bagi Tuhan nak ampun tak ada. Jangan sampai peringkat dia letakkan. Sebab tu bila kita bahas benda-benda macam ni, kedudukan para aulia, kita kata aku ni boleh, jangan ada, jangan terlintas benda tu. Boleh ke kita macam kita ni sampai itu seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Tuhan ya. Bahkan Tuhan tarik jadi wali besar tu, penyamun buat dia dan perompak buat dia, tarik je habis. Sebab jazbah tu penting, tarikan. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikehendaki. Dan benda ni banyak berlaku dalam sirah ya. Orang yang paling jahat, paling tepung, Tuhan tarik jadi orang hebat, banyak berlaku. Dan antara Sayyidina Umar sini ya, Sayyidina Umar sebelum Islam yurid al-qatlan Nabi, dia merancang nak bunuh Rasulullah sendiri. Hebat tak hebat. Tapi bila dia dapat tarikan kita, terbalik dia jadi sayap kanan Rasulullah pula ya, pembantu hebat. Tuhan tunjukkan
Bal'am bin Ba'urah hebat di awal, boleh terbang atas udara, tapi ada tahun tak berkenan, pum, dia tolak habis tu, jadi kafir. Wal'ayazubillah. Dia boleh terbang, karamat ada, ujung dia habis. Bagaimana fa'alul limah yurid, dia boleh buat apa yang tak. Sebab tu kita dalam taat jangan rasa sedap, jangan rasa besar diri, bahkan rasa sentiasa harap Tuhan terima amalan kita. Tu sentiasa ada benda tu, ya. Sebab dia kira di ujung tu kita nak biar cantik, bersih dengan dia. Allah. Bermula besar dosa tatkala dikenderai itu atas dua perkara. Ya. Pertama, berbahawasanya besar padanya dengan besar yang ditanggungnya akan dia daripada taubat daripadanya, dan meninggal, ya, mengekali daripadanya, mengekali ya Allah, dan tiada sekali-kali mencita kembali kepadanya. Maka inilah dosa besar yang mahmudah. Lagi pening orang dengar. Dosa besar yang dipuji. Bukan diri dosa dipuji, jaga tu. Bukan diri dosa tu dipuji. Maknanya penghujung dia tu. Mana dosa yang membawa kepada penyesalan dan bertaubat, maka dosa tu dipuji oleh syarak. Maksud dia apa? Penghujung dia tu cantik, bukan diri dosa tu. Iaitu setengah daripada alamat orang yang beriman, seperti yang kami kata tadi. Itulah hadis itu kan, man sarrathu hasanatu wasa'atuhu sayatu fa anta mu'min. Ya, barang siapa yang mana dia tu menggembirakan dia amal saleh dan dia rasa gerun dengan dosa. Bermakna apa? Dia terkena dosa, dia rasa gerun, rasa risar. Itu satu keadaan orang yang baik. Mana wa mukmin yang sebenar, bermakna dia cemas dengan kesilapan lalu dia melakukan pembersihan. Itu maksud Allah. Ya, terus setengah daripada alamat orang yang beriman, seperti yang kami kata akan dia tu, yang telah dibahas tu. Dan dikata bahawasanya taat itu manakala dikecilkan, ya, maka besar kepada ta'ala. Ya. Kita buat taat, kita rasa sikit amal kita ni, maka amal tu besar di sisi ta'ala. Sebab bila dia rasa sikit, bermakna dia akan merasakan sifat tawaduk. Amal dia kata sikit, sebab apa? Dibanding dengan amal orang atas, ya, para nabi, para rasul, amal kita adalah sikit. Amal kita ni, maka amal tu akan jadi bersih. Tapi kalau dipandang amal dia besar, hebat, siapa boleh lawan dia, habis. Datang riak, habis, terbagai habis semua. Dan bahawasanya maksiat itu manakala dibesarkan, dia jadi kecil. Ya, amal saleh kita pandang kecil sikit je amal kita, besar di sisi Allah Ta'ala, sebab amal tu akan jadi bersih. Sebaliknya dosa pula maksiat, manakala dibesarkan dia rasa dosa cukup besar, menggerunkan dia, lalu dia taubat, maka kecil kepada Allah. Bila dia nak taubat, dia sesal, dia Tuhan ampun, tuan. Itu maknanya perkembangan apa tu, tuan? Perkembangan qalbi war ruh. Itulah dia, cara dia, ya, yang kita kena selidik tengok balik, ya. Sebab dalam dia boleh ubah tu. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati tak dinamakan hati melainkan dia cepat berubah balik. Kerana dalam keadaan tu dia berpusing, ya, sejahat-jahat orang tiba-tiba berpusing, kalau lebih bertobat, Tuhan terima dia, ya. Tu si Abi Ahmadian At-Tilimsani, seorang daripada wali besar tadi. Satu benda yang menakjubkan anak murid dia, cerita yang masyhur. Datang orang saleh, ya, dengan pakaian, kalau kita dengan jubah apa semua kan, beri salam, dia tak jawab, dia diam. Kemudian datang orang ahli usaha, ahli maksiat, kalau kita kata pakai seluar pendek, ya, beri salam, dia jawab, Tok Guru lama besar, wali besar. Jadi anak murid dia confused. Bila balik tanya, ya Sayyidi Syekh, apa makna yang demikian? Dia pun jawab, dibukakan basirah mata dalamku dengan kasyaf, Tuhan bukakan. Yang datang kau tengok tu ahli maksiat tu sebenarnya datang dengan penuh kehinaan dan taubat, dan diharap supaya diberikan dia nasihat dan pimpinan. Maka Tuhan terima dia. Maka aku jawab salam dia. Yang kau nampak pakai jubah semua hebat tu, penuh takabur, riak, sombong dalam hati ni, maka kuasa aku layan. Ini ahli kasyfin. Sebab Tuhan buka kasyaf, ya. Luar kau nampak cantik, dalam tu serabut gitu. Dengan perasaan sifat-sifat sombong yang menyebabkan murka Allah SWT. Ya, Allah Ta'ala paling murka apa? Orang sifat besar tu, ya. Al-azamatul izar, wal
izari paman naza'ani alqaw fil para ubali. Membesarkan diri semua tu sifat aku tuan, pakaian aku. Cuba nak pakai aku humban di dalam neraka. Dan aku tak hirau lagi besok. Itu dia. Ya. Banyak ahli ibadat yang terhumban dengan sebab apa? Dalam dia tak pandai menjaga. Dia tengok luar cantik, dalam dia tak jaga. Penyakit dalam tu dia tak perasan. Akhirnya dia terbawa dengan sakit dalam, rasa hebat, rasa handal, suka dipandang, suka dipuji, suka dibesar-besarkan, habis. Maka dia mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Ya. Ada pun orang tadi nampak lima maksiat, dia dah bertobat. Dia rasa dia dah paling hina, dia dah paling najis, dia dah paling kotor. Maka Tuhan terima dia kan. Tuhan terima dia, cantik tempat dia. Seorang zaniah, perempuan pelacur, bosiah pelacur, berzina hari-hari. Tiba-tiba dia bertaubat. Hati dia bertaubat. Taubat ni kerja hati kan. Ya, taubat dia tak ada sangkut langsung dengan amal zahir. Apa rukun taubat? An-nadam, sesal. Sesal mana? Qalbi, bukan kat mulut. Ya. Al-iqla', tinggal. Kemudian al-azmu, azam, tak ulang lagi. Semua dalam. Dia duduk, mulut pun tak bunyi. Ada benda tu, sah taubat ni. Ya. Tiba-tiba dia datang kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadat tu ada karamat sebenarnya. Dia jalan pada pasir tu awan payung ni. Hebat dia. Jadi perempuan tadi tu datang dengan hina diri, minta tunjuk ajar, dia datang. Jadi ahli ibadat tu tengok perempuan tu datang, dia segar. Hui, di sana kau mengotor. Kalau bahasa kita lah kan. Hei, kau mengotor je. Bila dia cakap begitu, tuan tukar. Awan terpergi payung perempuan. Akhirnya perempuan tu jadi perempuan salihah. Yang ahli ibadat zahir nampak lebay tadi terlingkup, rosak ujung ni. Ni bahaya tu, takut dia. Kita jangan ukur sekarang ni. Sebab ukuran di ujung, al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau ke neraka di ujung umur. Ya, ketika dia khatam umur dia ajal sampai, ketika kedudukan dia tetap tak beriman. Atau sebaliknya. Banyak di awal hebat, di ujung habis pun ada. Ada di ujung, di awal teruk, di ujung cantik pun ada. Jadi ujung kita tak tahu. Oleh kerana tak tahu, maka ajal sampai antara dua nafas. Ada orang terik nafas tak boleh embus, ada embus nafas tak boleh terik. Sebab tu digunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas kita kena jaga. Bukan tiap-tiap nafas kita rasa hebat dengan amal kita. Jangan sekali-kali kita rasa hebat dengan amal kita. Takut tentang kalau dia terbalik, ya kan, na'udzubillah. Tengah terbalik tu malaikat maut sampai terlingkup neraka tunggu di wal ayazubillah. Banyak ahli ibadat yang terjun neraka sebab apa? Dalam dia tak bersih. Ya, tadi. Allah Karim. Lepas tu kita pandang manusia dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan Tuhan beri hidayat, kan? Dan doakan dia. Lepas tu Imam Ghazali kata, kalau kau tengok saja orang kafir, kau pandang nampak orang kafir, kau doa tu Tuhan, ya Allah berilah hidayat kepada dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Kita pula apa? Menatang kafir neraka mana dulu? Ya, itu kita punya apa? Kita punya jahat. Tengok apa? Ini neraka jahim ke neraka sakar ni? Kan? Itu nafsu kita, kan? Imam Ghazali tak? Ahli sufi punya jalan tengok, kan? Ya, penuh dengan perasaan kasih sayang. Orang ada kapi, bukan buat maksiat dosa besar, kapi kan tu. Ya, dia doakan lagi. Nampak je Allah, engkau bukalah hidayat, mudah-mudahan dia masuk, menerima Islam, mengucap syahadah. Itu Imam Ghazali mustahil. Allah Karim. Apa jadi gitu, kan? Sebab jiwa dia bersih. Ya, jiwa dia bersih. Dia sentiasa mengharapkan manusia itu jadi baik. Ya. Jiwa tak bersih, dia sentiasa memandang dia baik. Jiwa tak bersih, dan dia pandang aku lebih baik, aku paling hebat, aku lagi handal, habis. Ahli sufi tak? Dia sentiasa mengharapkan semua selamat, semua jadi baik. Ya. Itu doa Nabi kan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau beri petunjuk pada kaumku, dia tak faham lagi. Kalau dia fahamkan mungkin dia lagi hebat. Itu maksudnya. Dan kedua, bahawa besar padanya dengan besar yang dijatuhkan akan dia daripada putus daripada rahmat. Itu paling besar ni. Ya, sebab iblis tu nama dia apa tu? Iblis dia ambil kalimah ablasah. Yublisu iblisan. Mana orang yang putus asa dari rahmat Tuhan. Ya. Sebab tu jangan putus asa. Banyak mana dosa pun kita harap keampunan dari Allah Ta'ala. Maka jadilah olehmu akan takut dan harap. Takut bila mana? Ya, syaitan tutup kita suruh bermaksiat, kita takut dapat murka Tuhan, kena azab dan sebagainya. Ya, alhamdulillah tak buat. Tapi bila terlajak kena, pusing, terkogiar harap pula.
harap keampunan dari Allah. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu dia. Dan bahawasanya maksiat itu manakala dibesarkan maka dia kecil dia pada Ta'ala. Dia macam kita lah tuan-tuan. Anak kita buat silap, dia angkat tangan selenda mengaku tu minta mampu pak. Kita pun air lah kan. Tapi kalau dia buat silap, kita dah nampak dia tak mengaku tuan. Kan? Dia tak mengaku kita ni angin. Mana ada dia tak nak minta ampun. Dia beralih, dia pohong lagi kita pula. Padahal kita tahu dia buat silap. Jadi kita surrender cepat, dapat mudah kasih sayang. Waktu mursyid saya kata apa, surrender je lah. Tunggu apa mursyid kata apa, surrender je lah, angkat tangan je. 24 jam surrender dengan Tuhan, angkat tangan je. Kita banyak dosa habis kita. Ya? Nafsu tak pandang kita hebat, kita dosa, kita nak orang bersih, habis lah. Ya? Dan bahawasanya maksiat itu manakala dibesarkan, kita rasa takut ya dengan azab Tuhan, rasa gerun dengan kemurkaan Tuhan, maka kecil kepada Allah. Masa apa? Masa kecil kepada Ta'ala, mudah mendapat keampunan dia, mudah mendapat maknanya kemaafan daripada Allah Ta'ala. Sebab dia selenda kan? Bila orang mengadu, kalau buat silap dia mengaku je, kita dah slow sikit. Kalau dia buat silap kita tahu dia tak nak mengaku, wah itu kacau. Dan di bawahnya kepada jahat sangka pada Ta'ala pula, boleh ke Tuhan ampun ni, boleh, itu lagi kacau. Maka inilah besar yang mazmumah, yang memberi cedera dalam iman, dan terlebih jahat atasnya daripada segala dosa, iaitu merasakan seolah-olah Tuhan tak boleh ampun buat dosa. Kadang-kadang dia menghukum pula macam dia pula, Tuhan kau dosa kau ni tak boleh ampun lah dia. Macam kau punya dosa ni yang confirm neraka je, wah dia pula macam Tuhan. Itu silap besar. Patutnya kita harap mudah-mudahan dia dapat keampunan, mendapat petunjuk daripada Ta'ala. Itu di antara uslub dakwah. Orang yang uslub dakwah, strategi dalam dakwah ialah sentiasa mengharapkan hidayat, pertolongan, keampunan dari Allah Ta'ala. Itu cara dia. Dan sebab demikian tu wujud dia panggil jahilmu, sebab kamu tak kenal Tuhan sebenarnya. Kalau kamu kenal Tuhan sebenarnya, Masya Allah, pengampunan dia lebih besar daripada pengazaban dia. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Seperti daripada segala sifat Tuhannya Al-Muhsin, Al-Jawad, Al-Karim, itu semua tu yang buat kasih sayang dia, memberikan kurnia dan berdirinya serta dirinya. Dia tidak berkait dengan sesiapa. Dia nak minta ampun, dia tak kira orang, dan dia boleh ampun apa saja dia boleh ampun. Dan kalau ada yang arif pada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar makrifat, nasaya sedikitlah segala dosanya pada pihak sifat karimnya dan fadlinya, seperti yang telah dikata muallif tadi. La saghirata iza qabalaka adlu wala kabira iza wajaka fadlu. Tidak kecil apabila membetuli akan dikau adilnya, dan tidak besar apabila menghadap akan dikau fadlinya. Sebab para awliya illahi ta'ala, di kalangan wali-wali besar tadi, dia berdoa tu, dia mengharapkan di akhirat Tuhan menghisap dia dengan fadli, bukan dengan adli. Fadli banyak-banyak diberi limpah kasih sayang, tanpa diampun. Siapa yang harap tu? Wali-wali tadi. Mana kalau Tuhan gunakan adli, wali-wali pun rasa disangkut. Bila adli adil, dia semak satu-satu dia cek, tak lepas kita kan. Arwah tunggu, dia kata, kau diberi kita atas dunia, dia kata, kau nak apa lagi? Kau buat ibadat. Orang susah kau senang, anak orang tak cerdik, anak kau cerdik, aku dah bagi atas dunia, apa kau nak lagi? Habis kita kan. Orang semua ada yang sakit, kau segar bugar kan, aku dah bagi atas dunia, kau nak apa? Habis kita. Itu sebab kita harap ialah fadli, limpah kurnia. Mudahan sekali kesilapan dia diampun. Itu kita harap. Siapa yang harap? Wali-wali kan. Keadaan begitu. Mana jangan kita rasa, aku punya amal ni beres ni, saya hebat di sana, tu bahaya besar. Lagi banyak amal, lagi rasa gerun, takut Tuhan tolak. Itu maksudnya. Kita harap sangat dia terima je. Dia terima tu dah besar dah. Yang ni apabila telah zahirlah sifat yang maha tinggi, maka batallah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Manakala dia cek dengan sifat di keadilan, dia cek satu tenggelam gitu kan. Kerana bahawasanya apabila lemah zahir, telah zahirlah sifat adlinya, keadilan, dia cek satu-satu atas orang yang dikebenci, mana orang yang dimurkai, maka batallah segala kebajikannya. Maka dia cek betul. Hakim
dalam satu mahkamah, dia bicarakan kes, orang tu ada kes dengan dia. Wah, memang dia cek habis buat. Oh, engkau dia cek satu-satu, tak lepas tu kan. Tapi kalau hakim orang tu dekat dengan dia, baik dengan dia, lebih kurang mudah dapat keampunan. Itu maksudnya. Kita harap itulah. Dan jadilah segala kepada dosa kecil besar. Kita agak kecil, sangkut dan apabila telah zahirlah sifat fadlinya, limpah kurniaan di atas orang yang dikasihi, maka hapuslah segala kejahatan. Ya, orang tu sentiasa merendahkan diri, rapat dengan Tuhan, kesilapan tak apalah Tuhan ampun. Dia kalau wali-wali mengharap keampunan, apatah lagi kita. Ya, kita harap sentiasa mudah-mudahan Tuhan hisap kita dengan fadli. Ya, fadlillah, mana kurniaan dia yang banyak. Dan jadi segala dosa besar itu kecil pada pihak mana? Mudah dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Habis. Dan satu lagi kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, jikalau dihantarkan atas mereka itu adlinya, dia cek besok dengan gunakan simakan adil dan detail, nasai tiadalah lagi tinggal bagi mereka kebaikan. Habis kan. Aku dah bagi atas dunia, kau nak apa dia kan? Habis. Allah. Jikalau diperolehi mereka itu fadli pula, nasaya tiadalah lagi tinggal bagi mereka kejahatan. Makna apa? Tuhan ampun. Itu maksud ini. Ya. InsyaAllah. Nah. Itu di antara apa? Dua keadaan. Jadi harapkan supaya Tuhan berkasih sayang, berlemah lembut dengan kita besok di akhirat dalam penghisaban. Allahumma ja'alna minhum. Dan setengah daripada doa Syekh radhiyallahu anhu, wallahu a'lam.